Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setelah kita berehat hampir 2 minggu setelah Perhimpunan Agung UMNO, jadi hari ini kita diberi Allah kekuatan dan kesempatan masa untuk kita ke udara semula untuk kita membahaskan beberapa topik yang kita rasakan penting. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada hari Jumaat ini satu DUN akan dibubar, iaitu DUN Selangor, Darul Ihsan, yang Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor telah pun berkenan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri, dan yang paling akhir kita menjangkakan DUN Negeri Sembilan yang akan dibubarkan, yang kita jangka akan dibubar pada 30 hari bulan. Jadi ini adalah tempoh-tempoh kritikal di mana semua parti-parti sudah pun bergerak cergas, agresif, dan kalau kita tengok saling serang menyerang dengan pelbagai naratif yang mereka bawa. Jadi tujuan dan niat kita adalah untuk memberi pencerahan seberapa yang boleh kepada semua netizen dan juga bakal-bakal pengundi yang akan mengundi di 6 buah negeri. Tidak berapa lama lagi kita menjangkakan SPR tidak akan menunggu 60 hari untuk mengadakan pilihan raya. Mungkin dalam tempoh 60 hari itu mungkin SPR akan memanggil sama ada lebih awal ataupun tidak. Itu bergantung kepada persediaan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Jadi pada sesi malam ini kita bersama dengan Datuk Dr. Khairuddin Attakiri. Dia nama dia Attakiri belakang tu, dia carry. Jadi apa khabar Datuk Doktor, sihat? Ya, alhamdulillah sihat. Okey tu, tuan-tuan dan puan-puan, sesi pada malam ini kita akan membincangkan satu topik antara dakwah dan juga dakyah. Yang ini perkara yang saya kira titik atau garis lurus yang membezakan antara dakwah dan dakyah ini terlalu nipis, dan kadang-kadang kita keliru dengan perkara-perkara yang dimainkan oleh pihak-pihak yang tertentu bagi meraih sokongan politik sebenarnya. Baik, mungkin sebagai membuka bicara ni, ada perkara yang Datuk Doktor nak ulas dulu sebelum kita masuk dengan lebih detail tajuk kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila tajuk ini dicadangkan pada saya, ayat Al-Quran pertama yang mari dalam kepala saya ialah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Demikianlah Allah Taala jadikan bagi setiap nabi ada musuh. Siapa dia? Syayatinal insi wal jin. Syaitan kalangan manusia, kalangan jin. Apa peranan dia? Yuhi ba'duhum li ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang saling memberi ilham satu sama lain, zukhrufal qaul, kata-kata yang dilihat indah, cantik, manis dan sebagainya, tapi tujuannya tapi palsu. Itu makna zukhruf. Zukhruf sesuatu yang dilihat indah, hakikatnya palsu. Ghurura, semata-mata untuk memperdayakan manusia. Jadi kalau kita ambil garis dakwah dan dakyah kat situ, dakwah yang bertujuan menyampaikan kebenaran boleh jadi dijadikan yang seumpama dakwah, sedangkan dia adalah dakyah yang berupa kepalsuan. Jadi itu titik kalau kita nak ambil antara dakwah dengan dakyah tadi. Baik, Tok, kalau kita tengok di kalangan masyarakat kita, di kalangan akar umbi, puluhan tahun masyarakat ini berpecah, berbalah, itu semua bukan rahsia, sehinggalah satu titik pada bulan September 14 September 2019, satu titik yang menyatukan antara penyokong-penyokong kuat UMNO dan PAS ini untuk kita saling maaf, dan saya ingat mungkin itu selesailah. Tetapi apabila tidak dapat diteruskan muafakat nasional, kalau kita tengok, wah, masing-masing sekarang ini semakin rancak, di sana rancak, di sini rancak, sedang melancarkan peluru-peluru mortarnya menyerang antara satu sama lain. Jadi mengambil prinsip dakwah setelah kita berjanji setia untuk kita tidak mengulangi kesilapan, tetapi saya ingat
Mungkin ini antara kelemahan kita sebagai manusia. Bila berlaku pertembungan politik, kita melihat kita kembali kepada habitat lama, kepada kelakuan yang lama. Komen Datuk. Menarik soalan ni sebenarnya. Kita kena balik pada sejarah. UMNO 46, PAS 51. Ni dua parti besar orang Melayu Islam. PAS daripada pecahan UMNO. Bila ada parti baru, dia akan mula bersaing. Mungkin peringkat awal persaingan, bukannya permusuhan, persaingan dalam politik. Kemudian kita masuk PRU yang pertama ni 65 sebelum merdeka. Selepas merdeka, PRU betul 69. PAS menang di Terengganu dan di Kelantan. Kemudian disebabkan pertembungan dalaman, maka kerajaan PAS di Terengganu tidak bertahan lama. Di Kelantan bertahan lama. Yang jadi kerajaan persekutuan ialah UMNO dan juga bersama dengan parti-parti lain MIC dan MCA. Maka bermula keadaan di mana satu kelompok orang Islam dalam kerajaan membangunkan agenda berkerajaan, satu lagi kelompok menjadi pembangkang di peringkat persekutuan, walaupun negeri di peringkat Kelantan dan Terengganu pada peringkat awal. Maka pemikiran pembangkang dengan pemikiran berkerajaan tidak akan sama. Dia akan mula bertembung. Orang Islam dah mula pecah. Peringkat awal mungkin hanya persaingan politik, tapi akhirnya dia akan pergi kepada pertembungan, pergaduhan dan perbalahan, hinggalah kemuncak kita lihat. Kalau kita nak bincang lebih detail berlaku tahun 64 pilihan raya, itu saya skip sekejap. Tapi kita pergi pada yang lebih berat lagi. Bila mana PAS dan UMNO disatukan selepas 69, 13 Mei, kemudian PAS dan UMNO mula duduk bersama hingga akhirnya masuk kerajaan tahun 72. Kemudian bersama menubuhkan Barisan Nasional dan masuk pilihan raya bersama tahun 74 dan berkerajaan bersama hingga 78. Tetapi bila terungkai 78, PAS berasingan, UMNO berasingan. UMNO kekal berkerajaan, PAS kemudian pembangkang, termasuk pembangkang di peringkat negeri Kelantan, totally pembangkang. Mula kita lihat keadaan yang lagi panas hingga akhirnya keluarlah amanat Tun Haji Hadi tahun 81. Lahirlah perbahasan yang panjang tentang kafir mengkafir, Islam tak Islam, pasti tak pasti. Kemudian berkembanglah apa yang dikatakan sembelihan orang UMNO tidak sah untuk dimakan, sembelihan salat imam orang PAS tak boleh ikut di belakang, jadi tidak sah salat, akad nikah pun tidak sah, pecah dua orang-orang Islam. Artinya ini berlaku pasca pecah. PAS pecah daripada UMNO, bertembung, bersaing dulu peringkat awal. Walaupun kalau kita lihat sejarah 64 tajam sebenarnya ketika PRU, kita skip sekejap. Tapi bila disatukan balik tahun 72 pasca 69, cantik. Tak bangkit isu ni. Isu bertembung apa namanya Islam tak Islam tak ada. Dia padam. Bila bersama padam. Maknanya apa? Kebersamaan memadamkan. Kerana ta'awun, kerjasama. Bila pecah, dia balik semula. Sebab apa? Sebab setiap satu parti dia cuba nak tunjukkan apa hak dia ada. Bertembung yang garang, panas, hangat, hingga akhirnya apa penyelesaian untuk pertembungan orang Islam ini? Tak ada cara lain melainkan kesatuan. Maka diusahakan kesatuan. Lama diusahakan daripada zaman Tun Paklah Badawi lagi diusahakan ketika beliau menjadi Perdana Menteri, kurang berjaya. Pergi tahun seterusnya sampai 2008 dicadangkan, macam-macam lah hingga masuk zaman Datuk Seri Najib diusahakan lagi. PAS mula mesra dengan kerajaan bermula tahun 2015 dan kemudian Allah takdirkan UMNO tidak menjadi kerajaan, PAS pun bukan jadi kerajaan. Akhirnya UMNO PAS disatukan pada 14 September 2019. Dalam tempoh itu hingga berlaku PRU yang lalu, ada ke tidak serang menyerang Islam tak Islam? Tak ada. Ada isu yang melibatkan ukhuwah Islam tak ukhuwah Islam? Tak ada. Semua padam. Isu kluster mahkamah tidak berbangkit, isu-isu corruption yang tuduhan pun tidak bangkit, semua tak ada. Sebab apa? Bila bersama, bila bersatu, bila berpadu. Maknanya apa? Penyelesaian pada masalah kita ni ialah kena padu. Tapi bila kita gagal, tak berjaya untuk terus mencantumkan manusia MN, ketika berlaku PRD, apa yang berlaku? Serang menyerang yang hangat sampai ke titik ini, nak masuk PRN pula. Maknanya apa? Sejarah yang panjang ini, satu jawapan dia, ta'awun, kerjasama. Dulu UMNO dengan DAP pun sama, dengan PKAP pun sama.
Bila bertaawun kerjasama hari ini padam. Jadi PAS pun sama dengan Bersatu Bersama kita, padam. Hari ini PAS bersatu dengan gerakan pula. Dulu gerakan apa yang tak kata pada PAS hingga bawa enakmen hudud Kelantan Terengganu ke mahkamah. DAP tak buat macam tu. Akhirnya duduk bersama. Tuan Mahathir, apa yang Merampah tak kata kat Tuan Mahathir isu Memali, tapi kan duduk bersama, kata Tok Guru Jadi, ini cerita lama macam lah. Dia ada seorang tokoh pujaan sebab artinya kerjasama memadamkan. Sebab itulah sebenarnya idea dan saranan yang di-Pertuan Agong adalah yang paling baik, iaitu semua parti dalam kerajaan selamat. Takkan ada ungkitan kluster mahkamah ke, tak ada. Tapi yang ada serah pada mahkamah lah. Siapa yang salah, salah lah. Tak ada parti pun yang mahu ahli dia terlibat rasuah. Tak ada parti yang mahu. Kerana itu prinsip kepartian kita. Tapi individu yang silap, silap lah. Jangan salahkan parti. Maknanya kalau semua duduk bersama, selesai masalah kita. Tapi Allah Ta'ala mentakdirkan dia tidak berlaku. Yang berlaku hanya antara 19 parti yang tanggaknya PH dan juga Barisan Nasional. Perikatan Nasional yang tanggaknya bersatu dengan PAS bersama dengan gerakan di luar kerajaan. Maka pertemuan ini kita akan lihat panas pada PRN. Jadi yang ni ada tanggungjawab kita. Yang kita kena sebut ialah kita sebagai orang politik yang faham Islam, yang perjuangkan Islam. Kita boleh berbeza pendirian. Silakan parti masing-masing. PAS dengan pendirian dia, Bersatu dengan pendirian dia, Gerakan dengan pendirian dia, DAP dengan pendirian politik dia, UMNO, kemudian sebutlah lagi salah parti. Silakan, masing-masing ada pendirian parti dia yang dipegang, sebab itu dia bersama parti itu. Tetapi kita kena ada titik bersama antara semua parti, iaitu kita bersaing pada arena politik, itu saja. Jadi kita hanya berbeza pendirian politik, bukan berbeza dari sudut hubungan kemanusiaan sebagai rakyat Malaysia. Ini yang kita kena jual. Siapa kena jual poin ini, dan saya menjual perkara ini. Tetapi kalau kita mengkritik PAS kerana kita mengkritik perbezaan pendapat, kalau PAS kritik UMNO kerana mengkritik perbezaan pendapat, tetapi mengkritik itu mesti dipagari dengan akhlak. Jadi ini kerja kita. Kita kena bawa agenda berakhlak ketika berpolitik. Berbeza tapi kekal bersahabat, berbeza kekal berukhuwah. Ini politik Islam yang kita kena bawa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini satu perkara dan satu naratif yang baik yang diungkapkan oleh Datuk Dr. Khairuddin kepada kita semua. Tak kisahlah kita di blok mana ataupun apa pun ideologi politik, tetapi kalau kebersamaan ataupun perpaduan itu diutamakan, dan itu adalah satu bukti apabila PAS bertahun bersama dengan UMNO senyap, tak ada serang menyerang, kafir-mengkafir pun tak ada, pendekatan takfiri pun tak kedengaran lagi. Begitu juga apabila kerajaan perpaduan ini dibentuk, 19, bukan mudah nak mengurus 19 buah parti duduk di bawah satu gabungan yang dipanggil kerajaan perpaduan, dan kita mendapat sedikit gencatan senjata, bukan sedikit, banyak sebenarnya gencatan senjata. Tidak ada serangan-serangan tajam yang melibatkan 3R, iaitu race, religion and royalty. Jadi perkara yang begitu tabu di kalangan orang Melayu itu tidak kedengaran. Alhamdulillah setakat 7 bulan kerajaan ini dibentuk, 7-8 bulan kerajaan ini dibentuk, kita lihat perkara itu tidak timbul. Dan itulah kemanisan apabila ada kebersamaan dan perpaduan yang wujud. Tetapi bila tidak adanya perpaduan itu lagi, dia tidak lagi eksis, maka kita melihat perkara yang puluhan tahun yang berjaya diredakan, kemudian sekarang ini muncul. Jadi antara perkara yang saya rasa masyarakat hari ini mungkin sudah lebih educated dan sudah lebih memahami, iaitu nampak satu trend penyempitan atau penyelewengan beberapa prinsip yang digunakan sebagai asas untuk mereka menonjolkan ideologi, kononnya mereka lah yang lebih Islam daripada orang lain. Saya ada tengok rakaman video Datuk Doktor menyebut tentang perjuangan Islam. Apabila disebut dengan perjuangan Islam dari segi marketing, positioning, orang akan nampak okey, hanya PAS sajalah yang bercakap tentang Islam. Orang lain, UMNO ni tak ada kena-mengena dengan Islam, Bersatu pun tak ada kena-mengena dengan Islam, parti-parti lain pun tak ada kena-mengena dengan Islam. Jadi penyempitan definisi ini menjadikan rakyat rasa serba salah. Kalau tak pilih
selain daripada PAS, maka kita ni semua tidak mengikut landasan perjuangan Islam. Komen? Ya. Pertama sekali, dia ada satu perkara yang menjadi sebab kepada apa yang berlaku, namanya ekstrim, ataupun bahasa Arab ta'assub, ataupun bahasa Arab kata ghala, yaghlu, dia lebih-lebih, gulu, berlebihan. Bila berlebihan, dia akan ada yang tersasar. Itu yang berlaku. Kita balik pada istilah Islam. Kita semua adalah Muslim. Ahli PAS Muslim, ahli UMNO Muslim. Dan kalau PAS meletakkan cita-cita perjuangan adalah Islam, UMNO pun sama. Dalam perlembagaan yang kita pindah terakhir menyebut UMNO satu parti politik yang memperjuangkan cita-cita Islam. Jelas. Ada orang kata itu masih baru dipindah 2019. Betul, yang tu baru pindah. Tetapi 3.1 menyebut perjuangan UMNO apa dia? Menegak, mempertahan, mengembangkan Islam. Yang ni bukan 2019. Ni dah lama. Berarti UMNO juga bawa perjuangan Islam, PAS juga bawa perjuangan Islam, dua-dua bawa. Tapi yang satu menurut satu lagi tak Islami. Punca untuk mewajarkan kedudukan parti ni ialah dengan menyerang. Jadi serangan yang PAS buat pada UMNO sepanjang zaman berkerajaan ialah UMNO tak Islami. Itu ringan sikit. UMNO tak Islam, tu lagi berat. Perlembagaan Malaysia, perlembagaan penjajah, sekular. Perlembagaan UMNO, perlembagaan Malaysia, perlembagaan yang tidak Islam. Inilah yang ucapan Tun Guru Jadi 81. Kita menentang UMNO bukan sebab namanya UMNO, bukan sebab nama BN, tapi kita menentang kerana dia mengekalkan undang-undang penjajah, mengekalkan undang-undang jahiliyah. Sebab itu kita menentang mereka. Dan kalau kita mati kita mati Islam. Kat situ poin dia. Maknanya kita melabelkan dia adalah undang-undang perlembagaan penjajah. Yang kita kena rungkai. Adakah benar perlembagaan Malaysia perlembagaan penjajah? Itu ucapan Tok Guru tahun 81. Tetapi walaupun tidak pernah Tok Guru menarik balik amanat, tetapi yang berlaku pada penampilan makin mengedih hingga akhirnya PAS secara tidak menyebut dengan jelas, tapi pada perbuatan menerima bahawa perlembagaan Malaysia adalah perlembagaan yang Islami. Bila mana kita lihat bila ditubuhkan Universiti Islam Antarabangsa, diwujudkan fakulti undang-undang, dimulakan kajian-kajian tentang perundangan Islam dan lahir ramai pakar-pakar undang-undang Islam, dan kajian dibuat hingga akhirnya ternyata bahawa kita dah mula tukar versi pemikiran bahawa perlembagaan Malaysia adalah perlembagaan yang Islam. Lemah yang ada itu biasa bagi sifat manusia yang menggubal perlembagaan, tetapi asal adalah Islami. Sebab itulah dalam sejarah yang panjang, Islam yang dibangunkan oleh UMNO sebagai kerajaan adalah Islam yang menurut kehendak Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Saya boleh cerita panjang sejarahnya. Tapi pada itu versi kerajaan. Versi PAS pula lain. PAS di luar kerajaan, dia mencari titik lemah di mana? Tak Islamiknya kerajaan kerana tak buat undang-undang hudud. Dan kita kata takzir buat tak? Mengaku dia buat. Okey, undang ibadat buat tak? Mengaku buat. Undang-undang munakat, dia mengaku kita buat. Undang-undang muamalat, mengaku kita buat. Jadi kat mana tak Islamik? Kat hudud. Berarti hanya secebis daripada Islam yang tak berlaku, yang bukan hanya di Malaysia tak berlaku, hampir seluruh dunia tidak berlaku perkara melibatkan undang-undang hudud tadi. Tetapi Islam yang luas, yang kita kata Islam syumul, akidahnya, syariatnya, akhlaknya. Akidah jelas, akidah Islam adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipegang oleh Malaysia rasmi. Hatta mana-mana ajaran sesat akan dibasmi, akan dibentera, termasuk yang berlaku kepada Arqam tahun awal 90-an. Baik, itu akidah. Kedua syariat. Syariat ni ada syariat ibadat ni semayang, puasa, surau, semayang, puasa, zakat, haji, surau dan masjid. Ini semua berlangsung dan berjalan, dijaga oleh kerajaan Malaysia. Kita pergi pada munakahat, urusan perkahwinan, ada undang-undang dan peraturan, ada mahkamah syariah. Pergi kepada muamalat, Malaysia menerajui perbankan Islam, takaful Islam, pajak gadai Islam. Itu Malaysia. Nak pergi berapa? Pergi pada
undang-undang jenayah takzir luas, kisas ada perbincangan, hudud ada perbincangan. Jadi kat mana hak Islami? Pada hudud. Baik, pada hudud kita bincang hudud saja, hak lain Islami lah. Tetapi serangan pada kerajaan, negara ini bukan negara Islam, ini tidak Islami, maka rakyat dibuai dengan agenda itu bahawa kita sekarang sedang memperjuangkan Islam, nak mengislamkan kerajaan mesti diketepikan, dibuang, kita kena ganti tempat kerajaan. Ini menyebabkan pertemuan atas topik perjuangan Islam. Saya mengajak kita melihat apa makna perjuangan Islam tadi. Kalau perjuangan Islam hanya bab hudud, kecil lah. Kalau perjuangan Islam bab akidah, itu yang dibawa oleh kerajaan juga, dan ampas boleh top up apa yang dibawa oleh kerajaan dan bersama dengan kerajaan. Kalau perjuangan Islam itu pada menobakkan syariat, sedang dinobakkan syariat, diperkasakan syariat, hingga Malaysia menjadi negara yang terbaik dari sudut Islamnya, diiktiraf oleh, bukan oleh orang biasa, oleh pakar-pakar, tokoh-tokoh ulama dunia. Amalan Islam di Malaysia adalah terbaik. Nak ukur baik macam mana? Ukur pada kerajaan lah, kerana kerajaan yang akan bawa Islam pada medianya, pada kerangka bernegaranya, pada kerangka agensi kerajaannya. Sebab itulah kalau kita kata bincang tentang tata kelola Islam, dia kata Malaysia sekular. Mana sekular? Memisahkan politik daripada agama. Bila Malaysia pada satu detik pisahkan politik dengan agama? Agama nombor 3 perlembagaan sebut apa dia? Islam, agama, persekutuan. Urusan agama diletak di bawah Perdana Menteri, hingga ada menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ada institusi yang dibuat yang akhir namakan JAKIM, yang jaga semua urusan Islam. Ada majlis fatwa yang dipantau oleh majlis raja-raja. Kemudian bajet, kalau kerajaan paduan isytihar bajet 1.5 bilion untuk JAKIM. Ini kerja-kerja besar dibuat oleh JAKIM yang merangkumi Malaysia semua sekali, hingga ada majlis halalnya, tata kelola Islamnya, indeks syariahnya. Banyak kalau kita nak bincang. Itu pada berkerajaan. Kalau kita ambil di peringkat negeri, kita ada Majlis Agama Islam, ada jabatan agama Islam, ada yayasan-yayasan Islam negeri yang semua bergerak atas nama kerajaan bawa Islam. Jadi di mana yang kata sekular tadi? Kadang-kadang sebenarnya kita terbuai dengan apa yang berlaku di negara Arab. Ramai yang datang, yang balik Malaysia mengaji Mesir. Mengaji Mesir ni mereka akan ikut gerakan Islam Ikhwan Muslimun, yang berhadapan dengan suasana yang memang sekular. Tapi sekular itu mesti boleh bincang lagi. Sekular Mesir, sekular yang berlaku di Iraq sebagai contoh, yang berlaku di Syria. Kita ambil suasana di negara Arab, bawa ke Malaysia, sedangkan tidak sama. Malaysia bermula sebagai negara Islam kerana asal negara kita ini adalah negara yang bergabung 9 raja-raja Melayu, yang setiap negeri Melayu itu adalah negeri Islam, negara Islam. Maka diambil istilah Islam sebagai agama negeri itu menjadi agama negara. Bila ditubuhkan perlembagaan, digubal perlembagaan kita Malaysia ini, perlembagaan itu diambil daripada perlembagaan undang-undang tubuh negeri Johor dan negeri Terengganu. Negeri Johor, Kanun Johor, Terengganu, itu Kanun Muluk. Di mana yang kata sekular tadi? Jadi kita terbuai dengan istilah negara Arab, bawa ke Malaysia ceramah, cuma ceramah, hingga rakyat kita kata, oh Malaysia pun sekular juga. Hingga tak akhir pun kita baca tulisan Presiden PAS pun masih ada ungkit hal sekular tadi. Di mana sekularnya? Malaysia tidak pernah sekular. Dah kerana itulah hari ini kita Malaysia menikmati Islam yang dipuji oleh negara barat, oleh negara Arab lain. Kalau kita sekular, tak boleh kita bina perbankan Islam. Kalau kita sekular, takkan kita boleh bina takaful Islam, pajak gadai Islam. Dan kalau kita sekular, takkan mungkin pendidikan Islam menjadi pendidikan teras dalam silibus kerajaan. Bukan setakat subjek teras dalam peperiksaan, bahkan juga diwujudkan sekolah-sekolah agama yang melahirkan ulama yang diagendakan oleh kerajaan. Di mana sekularnya? Jadi ini kalau kita kata penyempitan istilah satu, tapi penyelewengan istilah letak bukan pada tempat dia. Baik. Dan kalau kita tengok Datuk,
mungkin pada tahun 70-an, 60-an, 70-an, 80-an perkara ini mungkin tidak menjadi isu besar pada sebahagian besar orang Melayu kerana kefahaman, kerana keperluan dan pembangunan pada ketika itu tidaklah serancak apa yang berlaku pada hari ini. Tetapi oleh kerana pada hari ini dengan letusan maklumat yang begitu pantas dan cepat sehingga kan semuanya ada di dalam handphone, tak kira umur dah sekarang ni, semua orang ada media sosial, semua orang boleh mendapat akses. Dan di sini mula kita melihat bahawa masyarakat sudah mula sedar, ramai yang mula sedar. Dan kalau kita tengok 33 tahun track record PAS merintah Kelantan, kalau dulu mungkin rakyat tak ada masalah kalau tak ada air dan sebagainya, tetapi hari ini suara-suara itu sudah mula kuat kedengaran kerana mereka bukan sahaja mahu Islam, tetapi Islam itu adalah muamalahnya, adalah banyak aktiviti ekonominya, pendidikannya, peluang-peluang pekerjaannya, pelaburannya, untuk menjamin keharmonian agama itu sendiri. Jadi ini yang sedang saya rasa PAS sedang menongkah arus pada ketika ini, mahu menggunakan naratif yang sama, perjuangan Islam mesti harus PAS, tetapi hari ini dengan adanya kerajaan perpaduan yang majmuk sekalipun masih lagi mendukung dan memartabatkan Islam, ini saya rasa akan memberi satu cabaran yang hebat kepada pemikiran-pemikiran orang-orang Melayu. Komen. Ya, pertama sekali dulu ketika Kelantan dimenangi oleh PAS, ahli PAS akan berbangga kerana kerajaan negeri menukar akaun rasmi negeri kepada Bank Islam. Menyatakan inilah Islamiknya kerajaan Kelantan kerana tukar akaun. Persoalannya, siapa yang buka Bank Islam sehingga kerajaan Kelantan boleh menikmati menukar akaun pada akaun Islam tadi? Kerajaan yang dipimpin oleh UMNO lah yang melorongkan penubuhan Bank Islam dan kemudian melorongkan penubuhan skim perbankan tanpa faedah yang diumumkan rasmi tahun 93. Dan hari ini semua bank, walaupun masih ada riba lagi, pasti ada alternatif syariahnya. Bahkan syariah itu yang lebih ke depan hingga diambil oleh orang bukan Islam yang berdaftar dengan akaun Islam. Dan semua tu kerana UMNO yang jadi kerajaan yang melorongkan perkara itu. Jadi kat sini kita nak ajak orang untuk melihat apa naratif yang dia katakan perjuangan Islam tadi. Okey, kalau kita ambil isu hari ini, rata-rata orang Malaysia beragama, kebangkitan Islam meluas. Baik, kebangkitan Islam hari ini yang dinikmati oleh rakyat Malaysia, siapa yang melorongkannya? Kalau kerajaan yang dipimpin oleh UMNO tak jadikan agenda rasmi hingga lahir selebriti TV dalam bab agama, baik di RTM ke, di TV Hijrah, lahir TV Hijrah, lahir pula Radio IKIM yang mempopularkan kuliah-kuliah dan bahasa agama yang berat, yang bersifat akademik. Kalau tak dilorongkan oleh kerajaan, tak sampai orang Islam ke tahap ini. Dan disuburkan pula oleh barangkali PAS membantu menyuburkan usaha-usaha dakwah. Tetapi kalau kerajaan mengambil sikap blok dan sekat pada penceramah, pada pendakwah, kuliah-kuliah ilmu, dia tidak berlaku juga. Tapi kerana kerajaan bersifat terbuka pada semua orang yang berislam, diberikan undang-undang yang ada membolehkan dibuka pondok, dibuka sekolah agama persendirian, dibuka pusat tahfiz persendirian. Ini semua adalah sumbangan yang dilorongkan oleh kerajaan hingga hari ini orang Islam Malaysia kata-kata adalah orang-orang yang beragama. Maka inilah yang berlaku pada PRD yang lalu, bila agama dibuat hanya pada PAS saja, tidak pada UMNO, maka anak-anak muda dilihat mula mengundi Parti Islam se-Malaysia PAS menerusi Perikatan Nasional. Kenapa? Dakwah. Kita ada tanggungjawab untuk memberikan dakwah yang benar. Ke mana Islam tadi? Nah, hari ini ketika menjelang PRN timbul balik, ini kita memperjuangkan Islam. Maksud dia nak lawan. Yang satu lagi bukan perjuangan Islam. Kita ni nak ke syurga, salah yang lain nak ke neraka. Saya teringat apa yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau keluar daripada gerakan Ikhwan dan mengkritik, walaupun dia tidak pernah putus dengan Ikhwan, walaupun dia keluar organisasi, dia mengkritik juga Ikhwan. Antaranya dia kritik macam mana Ikhwan bersifat isti'la alal akharin. Isti'la mana rasa dia bagus dari sudut Islam pada orang lain. Ini dikritik oleh Dr. Yusuf Qaradawi, dan ini berlaku pada hari ini.
PAS dia rasa dia paling Islami, orang lain tak Islami. Saya katakan tak salah kita mengaku kita Muslim, tak salah mengaku kita orang baik, tapi jangan pula menjahanamkan orang lain, menyatakan orang lain tak baik. Kalau kita nak ke syurga, silakan, jangan menerakakan orang lain. Hari ini pangkah PAS syurga, pangkah UMNO neraka. Itu yang dijual. Oh, tak ada, tak sebut macam tu. Itu disebut secara terbuka walaupun ditarik balik oleh Ketua Pemuda Sikh, tetapi ia merupakan pemikiran ahli-ahli PAS seluruh Malaysia yang ikut Usrah dan juga Tamrin. Ini pemikiran yang ekstrim. Kita katakan bahawa sesiapa yang mengundi untuk memberikan dengan niat kebaikan agar orang yang diundi boleh buat kebaikan kepada rakyat, dia boleh pahala, tak ke siapa. Kalau dia mengundi orang itu untuk kejahatan, dia kena neraka lah, dia diberikan dosa oleh Allah Ta'ala. Mana ada orang yang nak mengundi untuk niat kejahatan, mesti dia niat kebaikan. Adapun yang selepas pada itu, kalau wakil rakyat tersasar, cerita nombor 2. Tapi ketika mengundi tadi, jadi ini fatwa-fatwa yang merasakkan. Hari ini kalau kita kritik PAS, bukan kita kritik tentang Islam tak Islam, kita kritik tentang tata kelola dia. Kalau rakyat Kelantan mengkritik PAS kerana kelemahan dalam pengurusan air yang menjadi air keruh, itu adalah kritikan pada tata kelola, bukan kritikan pada batang tubuh Islam tak Islam PAS. PAS nak Islam, perjuangkanlah Islam. Kita meraihkan, kita nak semua orang perjuangkan Islam. Saya nak semua orang perjuangkan Islam, baik PAS ke, baik UMNO ke, baik PKR, semua yang bergelar Muslim mesti memperjuangkan Islam. Tapi kritikan tadi pada tata kelola. Di Terengganu, cuba contoh hari ini, Terengganu ada isu terkini melibatkan tata kelola, melibatkan pemberian tanah oleh kerajaan negeri kepada persatuan milik isteri-isteri wakil rakyat PAS. Maka dikecam dan dikritik kerana tata kelola itu. Jadi PAS pun sama lah, kritiklah kerajaan pada tata kelolanya, kritiklah kerajaan Padang pada tata kelolanya. Tapi yang berlaku bukan pada tata kelolanya yang kritik, yang dikritiklah pada Islam ke tak Islam. Ini DAP sebagai ancaman. Ya, DAP ancaman kalau dia bersendirian, tetapi bila bersama dengan kita lah yang jaga dia, kawal dia untuk tidak mengancam asas bernegara kita. Dulu PAS juga bersama dengan DAP. Bila bersama, dia tunduk pada PAS hingga akhirnya diprovok, akhirnya dia mengecam undang-undang enakmen hudud Kelantan dan Terengganu. Maka PAS pecah dengan DAP kerana faktor tadi. Tapi ketika belum pecah, boleh bersama, walaupun DAP tak pernah menukar pun pendirian dia. Malaysia itu ada perjuangan dia, tak nak tukar pun. Kenapa PAS boleh? Boleh kerana bekerjasama. Hari ini pun sama lah. UMNO kenapa boleh dengan DAP? Kita boleh dengan PS yang dalamnya DAP kerana kerjasama tadi lah yang mengikat kita. Kalau dia langgar perjanjian yang mengikat kita, terburailah perjanjian. Apa yang kita buat syarat pada DAP sebagai contoh? Syarat kita, pertama, kena perakui Islam, agama persekutuan. Nombor 2, kena perakui kedaulatan raja-raja. Yang nombor 3, kena akui hak istimewa orang Melayu. Yang keempat, kena akui bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Dia setuju 4 ni, barulah kita turunkan tanda tangan untuk bersama. Ini yang berlaku. Sama juga PAS dulu. PAS nak dengan DAP macam mana? Setuju kita nak jangan usik Islam? Setuju. Maka tunggu jadi kempen ketika di Teluk Intan, kena undi DAP. Saya pun kempen kena undi DAP masa itu. Kenapa? Sebab dia akui pada perjanjian kita. Jadi kemudian bila PAS tinggalkan DAP, ini pada gerakan pula. Kenapa perlu terima? Sebab gerakan aku pada kehendak PAS. Okey, silakan. Kita tidak mempertikaikan hak PAS nak buat kerjasama politik dengan gerakan. Masalah kamu pertikai kami yang buat kerjasama dengan PH yang dalamnya ada DAP. Saya suka gunakan terma itu. PH, kita kerjasama dengan PH yang dalamnya ada DAP. Bukan kerjasama direct dengan DAP, tapi PAS direct dengan gerakan. Itu beza tu. Kita dengan PH, dalam PH ada DAP. DAP kena aku pada kehendak PH, PH aku pada kehendak kita. 4 syarat kita buat tadi. Maka selagi mana mereka bersetuju dan menepati syarat kita, kita bersamalah. Adapun dia punya pendirian kekal, tapi dia tak boleh bawa pendirian parti dia dalam kerajaan kita. Kalau bawa, bertentangan dengan apa yang dia turunkan tantangan. Tapi oleh kerana modal PAS, apa yang PAS ada dalam PRN untuk dijual, yang dia boleh jual ialah modal Islam. Yang dia boleh jual ialah modal Islam terancam.
Maka dia jual lah DAP mengancam Islam. Saya ketika PRU, saya berkempen mengajak semua orang mengundi Barisan Nasional untuk halang mudarat PH dan mudarat DAP. Itu ketika PRU. Bila habis PRU, kita ukur kadar semasa pula. Kadar semasanya ialah BN pun tak menang banyak, PH pun tak ada tubuh kerajaan. Nak sama boleh, kita buat syarat. Itu cara kita menjaga mana mudarat, mana maslahat. Hukum ni dia boleh berubah sebab dia strategi. Taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman. Berubah hukum kerana perubahan zaman, keadaan, situasi dan semasa. Ini semua benda yang basic. Kalau orang mengaji Islam, mengajar Islam, ini perkara basic. Ada benda strategi yang boleh berubah. Ta'awun siasi atau kerjasama politik dengan mana-mana parti adalah strategi yang boleh berubah. Hari ini kita bersama dengan DAP, besok mungkin dengan gerakan, lusa mungkin dengan PAS. Sebab itulah kata Imam Sayyidina Ali kata apa? Habibaka haunamma. Kamu sayanglah orang yang kamu sayang seadanya saja. Asa ayakuna baghidaka yaumamma, bimbang nanti jadi musuh kamu, kebencian kamu satu hari nanti. Wa baghidaka haunamma, kamu benci orang tu benci sekadarnya saja. Asa ayakuna habibaka yaumamma, bimbang nanti jadi kekasih kamu satu hari nanti. Politik boleh berubah. Hari ini PAS di luar kerajaan, mungkin besok dia masuk kerajaan. Hari ini kita dengan pikir, mungkin kita butuh akan datang. Hari ini kita dengan dia, mungkin butuh akan datang. Itu politik. Maka yang kita bersaing, bukan musuh, yang kita bersaing adalah pada tata kelola. Maka saya mengajak semua orang bincang tata kelola. Kritiklah kerajaan perpaduan pada tata kelola. Kita kritik PAS dan PN pada tata kelola dia di negeri Terengganu, Kelantan dan Kedah. Kita kritik. Tapi bukan kita nak kritik cerita mu Islam ke tak Islam, mu lebih Islamik ke tak Islamik. Itu benda yang lapuk yang tak patut kita bincang pada hari ini. Tetapi oleh kerana itu modal yang laris, goreng pisang yang senang dijual, maka itulah modalnya. Saya akhir-akhir ni saya cuba mendengar macam mana rentak ceramah oleh pimpinan PAS. Hari ini masa sibuk live dalam TikTok, saya dengar nak faham apa cara fikir dan modal kempen mereka. Modal kempen yang sama. Ceritanya Islam ke tak Islam, doa terhadap musuh seolah yang bukan bersama dia seolah musuh Islam, tak yang sama. Yang ini tak ada modal, orang kata ceramah tak ada modal. Jadi kita sebagai kita UMNO, kita mesti bercakap ikut fakta. Kita ada kewajipan bawa naratif yang betul pada rakyat. Kita kata kita bersaing pada tata kelola. Baik Tok, kalau kita tengok sekarang ni pula rancak digunakan mereka yang telah digugurkan oleh UMNO sebagai penceramah hebat dah. Jadi tokoh-tokoh ini terpaksa membuktikan bahawa mereka lebih pas daripada orang-orang PAS sendiri, sehingga kan saya juga menganalisa setiap butir kata yang dilontar, tidak lain dan tidak bukan menyerang balik kepimpinan UMNO, bersama-sama dengan PAS menyerang kepimpinan UMNO. Habis rahsia cerita dibuka. Yang terbaru kita tengok ada seorang tokoh, seorang hamba Allah ni sebut dia menentang Presiden Parti Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kononnya kerana mahu membuat jajaran baru, maka Muafakat Nasional itu dipecahkan, sengaja dipecahkan. Jadi pada kami yang duduk di dalam circle UMNO Barisan Nasional ini melihat ini bukan satu pembohongan saja, tetapi satu penyelewengan fakta untuk menunjukkan bahawa naratif mereka tidak lari daripada mereka lah yang sebenarnya memperjuangkan Islam. Apa pun yang mereka sebut, apa yang mereka cakap setiap malam, mereka sajalah yang memperjuangkan Islam, orang lain tidak. Yang inilah tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba meleburkan, kita cuba mencairkan satu naratif yang mereka sepatutnya harus rasa malu kerana mereka bercakap, tetapi kita melakukan. Kerajaan Perpaduan hari ini melakukan. Kalau kita tengok, kalau dulu UMNO pun dia bagi peruntukan kepada Hufaz tak sebanyak hari ini. Sekarang di bawah Kerajaan Perpaduan yang digelar DAP lah ada dalamnya dan segala macam, 150 juta ringgit untuk program Hufaz kekal setiap tahun akan diberi berterusan. Jadi
Saya tak nampak ada satu agenda untuk membangunkan negara ni pun daripada sebelah sana. Komentar. Dia pertama sekali dalam politik ni sebagai pembangkang. Saya lama jadi pembangkang. Umur 16 pembangkang dah. Sampailah umur awal 49. Jadi kita faham naratif pembangkang macam mana. Saya dalam PAS, saya pengarah strategi PAS pusat. Bahagian saran kita jaga. Pembangkang dia mencari titik lemahnya di mana. Kalau TV depan kita ni, kita tengok di mana yang lemah tak kat TV, itu kita kritik. Kita tak kritik satu bodinya. Jadi itulah yang berlaku sekarang. PAS sebagai pembangkang yang lama, dia cari titik lemah UMNO di mana dan kerajaannya di mana. Pasti ada titik lemah. Yang kuat dia diam je lah. Dia tak bercakap tentang kelebihan UMNO yang menerajui, yang menjadi kerajaan dan menerajui pembangkang Islam peringkat dunia, takawul Islam peringkat dunia, pasaran modal peringkat dunia, negara Islam peringkat dunia, pendidikan Islam peringkat dunia. Dia tak bincang yang tu. Dia tak bincang. Pemakaian Islam hari ini yang kita pakai, wanita bertudung, siapa yang membawa dasar itu? Kena ingat dulu sebelum 80-an pimpinan PAS yang wanita pun pakai tudung tak lengkap. Selendang rambut selendang saja, rambut rambut sini. 80-an berlaku ledakan kefahaman Islam, mula bertudung. Dan di peringkat Malaysia memperkenalkan menerusi dasar penerapan nilai Islam 85, diperkenalkan pemakaian tutup aurat di sekolah. Hingga kita sekolah rendah dulu tak pakai seluar pendek lagi dah, pakai seluar panjang, tak pakai skirt lagi tak dah, pakai skirt lagi dah, pakai tudung. Hari ni tudung menjadi amalan, walaupun mungkin balik rumah dia buang itu dia punya pasal lah, tetapi kerajaan rasminya, kerajaan tidak wajibkan, tapi kerajaan berdakwah dan mendidik hingga akhirnya orang pakai tudung. Hingga akhirnya hari ni tudung menjadi suatu bisnes yang besar dengan pelbagai fashion. Jubah pun jadi fashion macam-macam. Semua orang nak berniaga kerana Islam ni lari untuk dijual. Jadi maknanya kita sebagai pembangkang cari titik lemah tadi. Maka samalah bila pimpinan kerajaan dulu dalam UMNO, dia keluar masuk PAS, dia akan ikut naratif PAS, cari di mana titik lemah. Kerana itu cara kami diajar dulu. Kita pejamkan mata apa yang dah dibuat. Jadi kita kena cerita apa yang Islam yang dah dibuat oleh Malaysia hingga dipuji oleh negara luar tadi. Hantar pelajar keluar negara. Mana negara Arab hantar pelajar dengan beasiswa untuk mengaji Islam? Di luar tak ada. Kita Malaysia ni yang hantar pelajar rasmi dengan beasiswa untuk belajar kat Jordan, kat Mesir, dulu kat Iraq, kat Kuwait pun ada, kat Saudi pun. Semuanya adalah dengan perancangan kerajaan. Saya ambil contoh Terengganu Terengganu di zaman UMNO perintah. Terengganu menubuhkan Kolej Sultan Zainal, Kolej Islam, Kolej Sultan Zainal Abidin. Hari ini dipanggil UNIZA, dulu KUZA. Ini adalah Kolej Islam pertama di Malaysia, lain daripada KIK lah, Kolej Islam Kelang. Ini yang pertama di era moden, yang akhirnya berjaya buat dia dengan Al-Azhar, kemudian ditiru oleh semua negeri lain membuat kolej yang hampir sama. Hari ini kolej Islam dekat negeri ni boleh kata ada di semua negeri. Siapa yang mulakan? Terengganu. Siapa yang merintah? UMNO. Di negeri yang PAS dok kata UMNO tak Islamik itu, ni lah negeri yang pertama yang buat kolej pengajian Islam hingga melahirkan ulama-ulama yang hebat. Okey, siapa yang mulakan pajak gadai Islam? Kerajaan Terengganu 93. Muasasah pajak gadai Islam di bawah kerajaan negeri. Hingga hari ini bank rakyat pun buat pajak gadai, negeri pun buat pajak gadai. Siapa jadi kerajaan masa tu? UMNO. Dalam keadaan PAS Terengganu yang kuat PAS ni, yang konon kuat Islam, pajak Islam ni, di negeri yang kuat PAS ni lah UMNO telah tunjukkan model ekonomi Islam, model pendidikan Islam untuk melahirkan ulama. Ini benda-benda yang kita kena kembangkan, yang kita kena ceritakan. Yang dilahirkan guru-guru yang dipanggil mubalik ni, di Terengganu, dia guru yayasan, dia panggil Yayasan Islam Terengganu, menjadi satu pop untuk melahirkan, untuk bawa ustaz-ustaz bertazkirah mengajar surau-surau masjid yang diberi allowance sebagai mubalik seluruh negeri Terengganu. Siapa yang mulakan? Ini semua adalah benda-benda yang kita kena lihat tentang kejayaan. Tetapi tadilah pimpinan UMNO dia masuk PAS, dia kena bawa lah. Ni kalau kita dakwah dengan dakwah tadi. Baik,
saya faham siapa yang dirujuk oleh doktor tadi tentang fakta melibatkan Datuk Zahid Hamidi. Dia bercakap bentuk dakwah lah. Dia tak cerita hak sebenar apa yang berlaku pada tanggal 12 hari bulan 10 yang cuba dipadamkan. Dia kita sebut kat sini lah. 12 hari bulan 10 ialah 2 hari selepas bubar parlimen. Bukan cerita awal ni. Dan cerita dulu lah. Ini 12 bulan 10 2022. Kita tak cerita apa yang sebelum bubar. Pergolakan, pertemuan, banyak lagi dah tu. Panjanglah cerita dia tu. Kita cerita hak latest. Kalau dalam bab Islam, pengajar Islam dipanggil mana yang nasikh, mana yang mansuh. Ada yang kemudian nasikh, membatalkan yang dulu, yang mansuh. Ambil yang latest lah. Jangan cerita hak lama, cerita hak baru. Yang terbaru ialah pada tanggal 12 hari bulan 10 2022, pertemuan antara Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Timbalan Presiden UMNO Datuk Mat Asad dengan Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang Presiden PAS dan Datuk Seri Tuan Ibrahim Timbalan Presiden PAS. 8 mata. Apa yang dibincangkan? Yang dibincangkan ialah akhirnya persetujuan bahawa PAS dan UMNO kena bersama dalam pilihan raya PRU ke-15. Itu telah dipersetujui. Dipersetujui oleh 8 mata ini untuk dinoktahkan berarti PAS bersedia tinggalkan Perikatan Nasional. Baik. PAS yang berani bercakap ni sebab apa? Kerana Majlis Syura Ulama MSU dalam PAS yang merupakan badan tertinggi parti yang dianggota 17 orang ulama yang berkuasa menentukan dasar dalam kerjasama politik telah buat keputusan bahawa PAS mesti bersama dengan Muafakat Nasional dengan UMNO dalam PRU ke-15. Maka Tok Guru Ajadi dengan Ustaz Tuan hanya deliver perintah dan arahan syura. Bincanglah. Dan Presiden UMNO berdasarkan perlembagaan parti dia ada kuasa kat situ. Dia bersetuju. Tapi malamnya bila Tugu balik jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin. Besok mesyuarat PAS Pusat. Mesyuarat PAS Pusat besok akhirnya buat keputusan kekal dengan Perikatan Nasional tanpa rujuk semula Keputusan syura. Ada ahli syura yang bantah. Tok Guru, syura buat keputusan lain. Dia kata kita lebih berhak buat keputusan. Kata kawan ni, tapi perlembagaan kata syura buat keputusan dalam bab ni. Dia kata saya pun baca perlembagaan. Mungkin kata ini tak kira ambil mana maklumat ni. Ambil maklumat kawan saya dah mesyuarat lah. Sebab saya juga masa bila keluar daripada unit PAS belum masuk UMNO lagi, saya masih lagi bebas hinggalah akhirnya saya buat keputusan untuk bersama UMNO dan bertanding PRU dengan UMNO. Maklumat sampai pada saya yang betul-betul berlaku. Kerana kawan saya dalam PAS yang bermusyawarah bersama ahli-ahli syura yang dulu saya adalah setiausahanya, AJK pusat yang dulu saya juga adalah AJK-nya. Jadi bila dibuat macam begitu, terkejutlah UMNO. Presiden UMNO terkejut. Nak kata apa? Tak apalah. Itu hak parti lah, itu hak PAS lah buat keputusan. Berarti UMNO bersendirilah. Tapi pada hari Jumaat, tadi 12 hari Rabu, 13 kami mesyuarat PAS Pusat. Hari Jumaat Tok Guru jadi berceramah di Usila. Selalunya di Usila lah setiap pagi Jumaat. Dia tukar buat kuliah di Pantai Kelulu. Lepas habis kuliah Tok Guru berucap tambahan menyerang UMNO, membuat alasan kenapa PAS memilih PN bukan MN. Alasannya dua. Kerana dalam UMNO ada keruh dan kluster mahkamah. Kluster mahkamah ni bukan dah lama. Bermula kita kalah 2018 sebelum bentuk Muafakat Nasional lagi. Ketika dalam Muafakat Nasional dah ada kluster mahkamah, kenapa tak jadikan modal masa tu? Kenapa selepas pecah? Ni poin pecah tadi. Bila pecah diukit belaka. Cerita hak ketuk busung semua ikut belaka. Masa berkahwin bersama ni dia simpang semua, wangi semua. Ini akhlak lah. Kemudian kata keruh, UMNO keruh. Memanglah ada yang keruh, ada yang jernih.
Dalam PAS pun ada yang keruh, ada yang jernih. Keruh jernih bukan itu satu pendirian parti ialah mesti bersih, mesti jernih, tak ada keruh. Tapi keruh yang dikatakan keruh itu adalah permainan politik. Kita berkata seseorang tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah di mahkamah. Itu adalah kaedah keadilan Islam. Kenapa tak diamalkan? Jadi PAS menyerang UMNO semahu-mahunya. UMNO pula baru putus hubungan dengan PAS. UMNO tak menyerang PAS. Sebab apa? Sebab salah UMNO. Kalau nak kata baik, baiklah, baiknya UMNO. Baru putus hubungan, tak apalah, biarlah PAS buat kerja dia. Kita masuk pilihan raya, kita hanya berkempen apa kita nak buat. Kita tak kempen menyerang PAS, tak ada. Cuba tengok dalam sepanjang PRU, mana ada, mungkin ada seorang dua lah, tapi dasar ketika pilihan raya, betul-betul buat pilihan raya, memang yang dibawa ialah naratif UMNO sebagai kerajaan berdasarkan rekod yang lama dan rekod yang terakhir. Itu je. Tak menyerang PAS. Sebab apa? Baru sudah putus. Tapi PAS tanpa segang silu menyerang. Saya di Kuala Lumpur diserang, saya peribadi. Saya tak jawab. Macam-macam guna ayat yang inilah malah kita nak sebutlah, tapi ceritanya menyerang peribadi kita. Saya tak serang peribadi orang. Saya hanya menceritakan apa yang kita nak buat menerusi UMNO, itu saja. Tapi mereka menyerang. Bila PAS menyerang, UMNO kena serang. UMNO pun tak jawab, tak nak endahkan. Anak-anak muda yang baru saja fresh ni, keluar daripada alam persekolahan, baru first time nak mengundi, dia tengok bila kuat menyerang, dia rasa hak menyerang tu betul. Yang kena serang, dia salah. Maka undi dia pergi pada yang menyerang, tak memihak kepada yang diserang. Maka berlakulah 30,000 majoriti, 29,000 majoriti, 20,000 majoriti hampir seluruh Malaysia. Kenapa? Faktor UMNO tidak menyerang. Sebab apa? Sebab UMNO baik. Tapi PAS kena terima tak ada akhlak dalam bab ni. Jadi hari ni PAS masih guna keadaan sama menyerang. UMNO ni tak menyerang mana lagi ni? Menyerang pun pada tata kelola. Tak serang peribadi orang. Saya sendiri bila saya berhenti PAS, yang saya tegur ialah pada prinsip dasar keadaan Islam. Saya tak serang peribadi orang, tak serang peribadi Tok Guru. Dia guru saya. Tapi saya memberikan pandangan balas terhadap pandangan dia. Kalau pandangan saya salah, jawab secara akademik. Saya terbuka, Facebook saya terbuka, jawab secara akademik. Boleh komen kalau nak. Sila komen. Dan kalau nak buat debat terbuka pun saya tak ada masalah, kerana akademik. Debat terbuka ke, muzakarah ke, saya bersedia bila masa saja. Tapi akademik. Kita baca hadis, ini huraian dia. Kita ambil Al-Quran, ini huraian dia. Tak setuju, balas balik. Tapi jangan maki saya. Yang berlaku dia maki je. Kalau komen 500 tu maki je. Tak ada seorang yang nak hujah akademik, tak ada. Itu setakat saya perhatilah. Jadi maknanya kita kata kita tidak menyerang peribadi orang, kita hanya berbeza pendapat. Dan kalau Tok Guru sebagai Tok Guru pun, kalau kita beza dengan dia, masalahnya beza pendapat. Dia kalangan para alim ulama pun, guru murid biasa saja beza pendapat, tapi ada akhlak. Kita jaga akhlak kita lah. Saya tidak menyerang peribadi Tok Guru ke, peribadi mana-mana pimpinan PAS, tak ada. Tak ada seorang pimpinan PAS yang saya serang secara peribadi, tak ada. Tapi saya hujah dari sudut kefahaman Islam, menyempitkan istilah Islam. Perjuangan Islam untuk PAS saja, syurga untuk PAS saja, jihad untuk PAS saja, istiqamah untuk PAS saja. Ini salah. Jamaah untuk PAS saja. Saya tegur apa makna jamaah dalam Islam, apa makna jihad, apa makna istiqamah. Jadi kita tegur perkara ini. Orang kata dulu dalam PAS ustaz macam mana? Ini pendirian saya dulu lagi, bahawa ini mustalah yang dikongsi oleh semua orang sebab dia Muslim. Tapi kamu nak minta orang istiqamah dengan PAS, silalah. Nak ajak orang berjuang dengan PAS, sila, itu hak kamu. Saya pun tidak ajak orang PAS keluar daripada PAS, tapi saya ajak undi UMNO. Itu pendirian saya. Bila nak masuk UMNO, ahlan wa sahlan. Lagi bagus dengan kita bawa Islam manusia UMNO. Itu saja pendirian saya. Jadi maknanya kita nak tunjuk kat rakyat kita berbeza pada pendirian, tata kelola. Tapi jangan kita ekstrim, pergi jauh menuduh itu dan menuduh ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap apa yang kita bincang ni dapat memberi pencerahan kerana
berpuluh tahun kita mengkaji cara PAS berpolitik. Macam tadilah saya tertarik dengan apa yang Datuk Doktor sebut tu, ibaratkan kita ada selai kertas putih atau selai kain putih yang dia nampak yang kurang pada UMNO Barisan Nasional yang hari ini dalam konteks kajian perpaduan, yang dia rasa dia sajalah yang lebih Islamik kerana kononnya tak nampak imej Islam itu dominan atau menonjol. Jadi berpuluh tahun mereka hanya berjuang pada satu paksi, satu titik aja, sedangkan banyak lagi bab ekonomi dan apa ni yang kita nak membangun, dasar-dasar polisi awam, pentadbiran awam, banyak lagi perkara-perkara tentang sains, tentang kesihatan, tentang perundangan, banyak lagi perkara mereka tak sentuh kerana mereka hanya memainkan satu naratif yang itu sajalah tentang perjuangan Islam. Dan bagi rakyat negeri Kedah, Terengganu, Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang yang akan berhadapan dengan pilihan raya umum ini, kita harapkan supaya tak lagi mudah terkeliru dengan slogan-slogan yang dibawa seolah-olah ini satu pilihan untuk kita masuk syurga ni. Kalau kita gagal memilih PAS dan juga rakan-rakannya, maka kita akan hilang peluang untuk masuk ke syurga. Jadi pada saya, jangan kita termakan dengan dakwah seperti ini. Sepatutnya kita berdakwah syurga Allah itu luas, siapa-siapa nak masuk tetap pulang kepada kasih dan sayang, rahmat Allah untuk terima taubat hamba-hambanya. Jadi kalau adalah manusia yang boleh sebut kalau undi PAS ini masuk syurga, yang lain yang tak undi masuk neraka, dan perjuangan tak bersama dengan perjuangan ini akan masuk neraka juga, yang tak diberkati, tak diredai. Jadi pada saya inilah yang menyebabkan akhirnya kita terpaksa menerima kemunduran, kita terpaksa menerima kelemahan atas dasar dilapikkan dengan perjuangan Islam. Jadi perjuangan Islam itu menutup kelemahan pentadbiran, tata kelola, agenda untuk rakyat. Jadi perkara seperti ini saya rasa sudah waktunya untuk kita rungkai. Dan apa rakyat Kedah, contohnya rakyat Kedah ni dia bijak, dia boleh tukar-tukar. Jadi walaupun rakyat negeri Kedah, Terengganu, Kelantan dan sebagainya yang terlibat dalam 6 pilihan raya ni, mereka dah memilih Perikatan Nasional, masih belum terlambat untuk membetulkan kesilapan di peringkat negeri. Kerana walaupun ada yang mengatakan bahawa di peringkat persekutuan, di peringkat negeri kalau mereka menang, maka akan jatuhlah di peringkat persekutuan. Sebenarnya rakyat perlu diberi kefahaman ini hanya pilihan raya di peringkat DUN, dan peringkat persekutuan dah selesai, khalas 148 kursi majoriti. Ini hanyalah di peringkat DUN. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita selalu kempen hentikan skamer, jadi hentikan skamer politik ni. Tak perlu nak menggunakan Islam sebagai satu naratif untuk kita scam pengundi-pengundi, bahawa kita sajalah yang okey. Inilah yang dikatakan dakwah dengan dakwah tadi. Dakwahnya ialah kalau rakyat kekalkan 3 negeri, kemudian bagi 3 lagi negeri, maka jatuh pusat. Tu dakwah. Dakwah macam mana? Kalau berjaya 6 negeri pun tak tergugat kerajaan pusat. Sebab apa? Kerajaan pusat PH 82 kursi. 82. Perikatan Nasional 74 saja. Tu dah beza dah. Ke 82 tadi dengan UMNO yang 30, 112. Jadi kalau kamu nak tubuh kerajaan, tariklah UMNO kepada Perikatan Nasional. Bukan maki UMNO. Boleh ke tarik UMNO? Dia mungkin boleh tarik orang UMNO. Tarik 2-3 orang UMNO, gugur kelayakan sebagai ahli parlimen, kena pilihan raya semula. Kalau tarik pun belum jatuh lagi kerajaan pusat. Kenapa? Kerana UMNO, kerajaan paduan ada backup lagi pula. Apa dia? Iaitu GPS 23 kursi. GPS yang ekor dia pula ialah JRS, ekor dia. Parti lain lagi. Jadi ini adalah khayalan yang sedang dijual supaya rakyat menyokong 6 negeri. Kita menyatakan bahawa kalau rakyat bagi 6 negeri pada Perikatan Nasional, suka negeri tersebut. Kenapa? Sebab dia beza dengan kerajaan pusat. Kita semua tahu kerajaan negeri Terengganu bergantung kepada betul-betul wang ihsan untuk uruskan negeri. Tak ada income baru dibawa dari kerajaan negeri dalam masa 5 tahun. Kelantan pun sama, bergantung pada persekutuan. Kedah bergantung pada kerajaan pusat. Jadi
sukalah negeri ni bila mana ia berbeza. Kalau rakyat mau pergi jauh, dia kena sama. Tu yang kita guna tagline di Kedah, kalih bagi sama. Mana kalih bagi sama dengan pusat lah. Dengan pusat. Okey. Jadi itu dakwah bahawa akan jatuh. Satu. Yang kedua, cerita gelombang ni. Gelombang, nama pun gelombang. Hari ni rakan-rakan saya dalam PAS tengah seronok. Dia kata tengok dalam PRU yang lalu semua kalah, tak kiri pun kalah teruk. Dia kata 30,000 kalah di kawasan dia. Padang muka dia kata dia rasa bangga. Dia tengah syok sekarang ni. Maknanya kerajaan pilihan raya negeri ni semua akan dapat lah 32 kursi. Negeri Terengganu, Kelantan pun sama bersih, Kedah pun bersih, semualah bersih belaka lah bagi dia. Tapi saya nak nyatakan bahawa ini gelombang. Gelombang dia naik, dia turun. Ada pasang surut. Ada pasang surut. Gelombang itu naik dan dia turun. Kena ingat tu. Ahli PAS kena ingat. Gelombang naik dan turun. Satu. Yang kedua, gelombang cuba tengok. 2004 ketika PAS menang paling besar di peringkat persekutuan tahun 1999 dengan kelebihan Anwar yang dikeluarkan daripada kerajaan, daripada UMNO. 28 kursi pada ketika itu. Masa dan PAS menang Terengganu masa tu. Masa Terengganu menang, ketika berlaku PRU, saya terlibat dalam war room di peringkat negeri Terengganu pada ketika itu. Pada malam pilihan raya, kita dengan penuh yakin akan pertahankan negeri Terengganu. Sebab apa? Kerana PAS dapat 28 kursi. UMNO 4 je. 4 kursi memang tradisi UMNO. Seberang Takir, Telemong, Bukit Besi, selagi apa dia ada 4 dun. Ni tinggal 4 pada UMNO. Tapi apa yang berlaku? 2004 penangan Pak Lah Badawi yang perkenalkan Islam Hadari yang diperanjing-anjingkan oleh PAS. Dia boleh bertukar 28 yang milik PAS pergi pada UMNO 28. UMNO yang 4 jadi 28, yang pada 28 yang tinggal 4. Siapa sangka? Kelantan hampir ranap. Tinggal 1 kursi lebih. Itu pun disebut 2 undi. 2 majoriti. Siapa sangka boleh berlaku? 2013, 2008 kita menang, PAS menang di Kedah. 2013 kalah. Siapa sangka? Ni Terengganu sedang berusaha keras ni. Menang tahun 2018, nak pertahankan 2023 ni. Tapi namanya gelombang. Jadi kita kata jangan syok. Yang kedua, kita mengaji agama, kita baca firman Allah Ta'ala, kisah perang Hunain. Wa yauma Hunain wa laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Allah bantu orang-orang Islam di tempat yang banyak untuk menang. Wa yauma Hunain, juga Allah bantu ketika perang Hunain. Iz a'jabatkum kasratukum, ketika mana orang Islam ni bangga, ramai orang sokong dia. Lan nughlab, tak mungkin kita kalah. Ini kata para sahabat Nabi. Ni iktibar perang Hunain. Yang rasa kuat gagah kalah. Hari ni PAS rasa gagah sangat, sekuat sangat. Kena ingat dalam politik, politik ni dia tak ada kayu ukur. Anak muda boleh berubah. Hari ni kita lihat sambutan anak muda. Kita ambil contoh di Kelantan. Di Kelantan bila buat program dengan anak muda, PM turun di Universiti Malaysia Kelantan, UMK, 8,000 anak muda turun. Bukan dipaksa. Saya tanya, adakah mereka dipaksa untuk hadir? Dah open 8,000 yang hadir. Negeri lain 2,000 yang hadir. Ni 8,000 di Kelantan. Ini perkara yang menarik. Anak muda makin bersama dengan kita. Jadi perubahan yang boleh berlaku. Dan banyak dari polisi-polisi yang mesra agama, mesra Islam, yang ditunjukkan oleh Datuk Perdana Menteri, menyambung apa yang dah dibuat dulu oleh UMNO, memperkasakan Islam. Dia sendiri turun padang mendengar ceramah, siap buat nota lagi. Itu lakonan saja. Lakonan ni 2 hari boleh lah. Tapi kita balik ingat sejarah kepribadian Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim asalnya Abim, dengan PAS sekali. Bila masuk UMNO, kemudian bersama dengan Mahathir, diperkenalkan banyak polisi-polisi baru Islam. Berarti Anwar asal orang yang beragama, asal daripada Abim, Angkatan Balik Islam Malaysia. Jangan lupa kat itu. Jadi Anwar boleh buat kejutan, menambahkan keislaman yang ada pada kerajaan Malaysia kita. Ini jangan dipandang ringan.
Dan orang duk serang Anwar macam-macam, dia tak jawab pun, dia jawab dengan berhemah, dengan berakhlak. Jadi saya yakin anak muda hasil daripada internet, media sosial, bila orang kata kerajaan nak jatuh, Anwar cabar. Okey, kita buat sidang parlimen sekarang, bawa usul ke parlimen, Tak berani usul tak percaya, tak buat. Kenapa? Itu pun dah nampak dakwah, bukan lagi dakwah. Jadi anak-anak muda saya yakin mereka meneliti. Dan bila buat sidang parlimen pula, bentang apa namanya audit, audit tak nak dia bahas, semua keluar lagi. Kenapa? Cabut lagi. Bahas lah. Jadi pelik, selama ni kita membangkang dulu, kita minta lah bahas audit ni, dia pun lari. Jadi pelik, bintik ajaib. Jadi anak-anak muda tengok, sebab hari ni, dulu tak apalah kita masuk parlimen bukan semua live. Sekarang ni live, live tak potong langsung, live. Anak-anak muda boleh melihat, boleh menilai. Saya tertarik dengan perbahasan antara MP Jasin, pas lah, dengan Datuk Seri dengan Saifuddin. Datuk Seri Saifuddin. MP Jasin ni dia timbalan ketua Dewan Ulama PAS Pusat. Dia ada pondok dia. Orang besar. Dia Melaka, orang besar. Bila Datuk Saifuddin bercakap, cara dia berhujah, bagi saya maaf saya sebutlah, ini sebab baik saya, tapi kita sebagai orang yang ada ilmu, kita hujah dengan ilmu, dengan fakta. Tapi bagi saya kat situ berpihak kepada Datuk Seri Saifuddin, walaupun dia bukan ustaz, tapi dia bercakap dengan tenang, berikan fakta, baca ayat Quran, baca hadis, berhujah balas, dan dia buka ruang untuk berhujah. Bagi saya itu akhlak seorang yang baik. Jadi rakyat boleh menilai antara akademik tak akademik, pimpinan PAS dan pimpinan di peringkat kerajaan perpaduan macam mana. Dengan pandangan pada Datuk Saifuddin, beliau juga ikut usrah dulu, ikut usrah, ikut tamrin, orang yang terdidik dengan latar belakang program-program Islamik di masa muda ketika masuk universiti. Jadi jangan pandang ringan pada kerajaan perpaduan. Ini bagi saya kena sebut pada rakan-rakan dalam PAS. Tapi yang terbaik ialah harmonikan cara berkempen kita. Bawa lah tata kelola tadi, bentangkan, bawa agenda. Okey, apa kejayaan PAS di Terengganu, bentangkan. Dan bila UMNO serang balas isu berkaitan dengan pemberian tanah Khairunisa, sila jawablah apa yang ditimbulkan sekarang. Saya sebut hal Terengganu sikit lah, alang-alang live pada hari ni kan. Yang UMNO petikai dalam isu pemberian tanah ialah tanah yang diberikan oleh kerajaan negeri kepada Khairunisa, Persatuan Isteri-Isteri Wakil Rakyat. Tanah tu asal dulu tahun 2003 diberikan kepada satu koperasi milik PAS, Ko Insaf. Mesra PAS lah, sebab dia ahli PAS kat situ. Memang dibuat oleh PAS negeri, Ko Insaf. Diberikan tanah itu. Tetapi bila PAS kalah, UMNO menang, zaman Datuk Seri Idris ambil balik tanah tu. Kenapa ambil balik? Atas pertimbangan tu tanah tepi jalan besar, tanah tengah bandar, tanah yang patut disimpan untuk rakyat, kegunaan akan datang. Ambil balik bukan kosong, bayar kepada koperasi Insaf ni 6 juta tak silap saya. Bayar. Bila PAS menang, PAS bagi pula tanah tu kepada Persatuan Isteri-Isteri Wakil Rakyat. Nilai semasa tak silap saya 29 juta. Bila kena bayar premium, biasa 20% dari nilai semasa, maknanya 5 juta lah kan. Tapi minta kurang lagi, akhirnya diberi kelulusan, kononnya dikatakan 500,000 kena bayar. Tak tahulah dah bayar kemudian, saya tak pasti, tapi itu yang berlaku. Jadi isunya dua isu. Satu, dulu kerajaan dah ambil balik, kemudian kamu ambil semula walaupun menggunakan persatuan lain, di bayaran tu, bayaran yang lebih rendah daripada yang dulu kerajaan negeri bayar kepada Ko Insaf. Satu isu. Yang kedua, sejauh mana menepati dari sudut tata kelola bila mana kelulusan tanah diberi oleh Esko. Dalam tu ada MB, ada Esko, kepada persatuan milik yang diteraju oleh isteri MB dan isteri Esko. Itu tata kelola. Jadi persoalan ni ditimbulkan oleh rakyat. Jadi bila kita UMNO berhujah, jawablah. Tapi tak nak jawab, lari ke lain. Ini isu kecil saja. Cerita lama. Mana cerita kecil, cerita besar ni, cerita besar mengenai tata kelola. Jadi itu benda kita kata bersaing lah di Kelantan. PAS dah lama 33 tahun, dan saya pun masa jadi menteri, saya bantu juga Datuk Tuan untuk menyelesaikan isu air di Kelantan, bantu dia bawa siapa syarikat-syarikat yang boleh bantu, berkenalkan. Kemudian saya pegang Pak Ab.
pengurusan SAI Berhad. Kita bantu semaksimal yang boleh untuk menyelesaikan masalah air di negeri Kelantan. Tetapi tak cukup. Kalau kerajaan negeri bersendirian tanpa pusat, tak ada pusat, tak ke mana. Jadi berapa lama lagi rakyat Kelantan? Yang tak mampu ni ada banyak sebab. Satu, isu duit. Kedua, isu pengurusan, cara pengurusan, cara perancangan. Dia ada, semua ada kaitan belaka. Jadi berapa lama lagi rakyat Kelantan nak rasa air keruh ni? Air keruh ni dalam Islam, dalam bab kenegaraan ada 4 benda Nabi sebut tu. An-nas syuraka fi salas, Nabi sebut 3 benda. Al-ma' wan-nar wal-kala. Air, api, padang meragut. Air, api, ini keperluan asasi ni. Air ni air keruh ni, ini isu besar bagi sebuah tata kelola kerajaan Islam. Mesti jadikan besar. Buat lagu mana pun, kalau berunding lah pusat, tengok bila berunding dengan pusat, tengok PM turun kan, Isytihad 1.8B, berunding. Jangan buat macam di Kedah tak berapa nak berunding. Nak berunding tapi cara yang kasar sikit, kata PM lah. Jadi sebenarnya kita mesti tata kelola. Jangan marahlah anak muda dia, Wan Hussein nama dia, daripada UMNO, yang menimbulkan isu tata kelola tapi tak dijawab. Yang jawab ialah dibawa ke balai polis, buat laporan, kemudian kecap, oh ini apa namanya, cyber terupa upahan dan sebagainya. Jadi kenapa tidak berujar akademik? Jawablah, orang tanya, jawablah. Dia buat datangkan fakta dengan apa, dengan audit rasmi dan sebagainya. Jadi saya rasa kita kena harmonikan cara kita berpilihan raya, harmonikan. Kita bersaing pada tata kelola. Dan dari situ kita nampak bahawa sebenarnya mereka ni taklah friendly anak muda. Dia tak menjawab persoalan yang dilontar oleh anak muda, malah dia dera dengan membuat laporan polis dan sebagainya. Tapi tak apa, kepada Wan Hussein, teruskan usaha dan niat baik anda. Kita semua kenal siapa Wan Hussein ni. Dia seorang anak muda yang saya rasa ada banyak potensi untuk dia, kita gilap untuk jadi seorang pemimpin. Jangan takut Wan Hussein dengan siasatan polis dan sebagainya. Ini satu proses tarbiyah untuk anda supaya menjadi pemimpin yang lebih hebat dan lebih baik di masa hadapan. Baik Tok, saya ingat nanti siri-siri yang akan datang ni kita akan minta Pak Din untuk buat live, Pak Din supaya live dan kita boleh live dengan pengguna ni. Saya ingat kalau kita dapat live dengan netizen ni bagus juga kan. Kita tak kisah kalau bertanya dengan sopan, kita jawab. Tapi kalau nak bertanya dengan tidak beradab, kita cut je. Sejarah hidup saya tidak suka bertembung dalam bentuk yang tidak akademik. Betul. Hujah dia balas hujah. Jangan emosi. Kalau itu boleh dilakukan, maknanya kita akan sediakan platform supaya kita boleh berhujah dan kita boleh menjawab apa juga persoalan. Ini zaman keterbukaan, bukan zaman kita nak syok-syok sendiri. Kalau orang tanya apa landmark pembangunan di negeri Kelantan, cuba lihat Ion Mall di tepi sungai tu, itulah dia kata pembangunan. Kalau itulah neraca pembangunan, maka kalau berbanding dengan negeri lain, PAS memang jauh ketinggalan. Jadi pada saya, kita tak nak cari siapa betul siapa salah, tapi rakyat harus lebih cerdas dan lebih cakna. Ini soal bukan pertembungan antara agama atau siapa lebih warak atau siapa yang akan masuk syurga, siapa yang akan masuk neraka. Tak semestinya orang UMNO ni semua akan masuk neraka semua kerana tak menyokong PAS. Tetapi apa yang kita lakukan untuk Islam, apa yang kita perjuangkan untuk agama, itulah yang jauh lebih hebat. Jangan retorik macam tadi Datuk Doktor kata, kita hanya memandang satu titik lemah kerajaan yang ada pada hari ini. Nampak sangat mereka nak lebih Islamik. Kerana itu sajalah mereka domain ataupun segmen yang tinggal untuk mereka untuk berpolitik. Yang lainnya tata kelolanya telah diambil alih oleh kerajaan untuk memberi seberapa banyak kemakmuran. Ya, kita tahu tahun ini, kita dah cakap daripada tahun lepas lagi tu, tahun ini memang tahun susah. Tahun ini pasaran global, ekonomi global memang tak bagus. Kita dah bagi tahu dah, ini bukan soal baru tahun ini kita tak ada duit macam-macam lah apa. Kita dah bagi tahu daripada tahun lepas. Kita sedang melalui ni dalam keadaan kita mengeluh, merintih, ramai orang kurang duit dan kurang pendapatan, tapi kita dah masuk dan melepasi bulan 6
kita sedang masuk suku tahun yang kedua. Kita harap Allah bagi kita kelebihan rezeki yang halal supaya kita dapat menghabiskan tahun ini. Mudah-mudahan ekonomi tahun depan akan jauh lebih baik di atas apa yang kita usahakan pada tahun ini. Jadi ini bukan soal kerajaan madani, kerajaan perpaduan tak menjalankan tugas, tak. Siapa juga yang akan ambil alih kerajaan? Kalau Wak Imah Barisan Nasional merintah pun hari ini, kita terpaksa bergelut dengan keadaan krisis ekonomi yang bukan saja berlaku di negara kita, tapi berlaku juga di peringkat global. Jadi kita cuma nak minta Allah bagi kita kekuatan ni, bertahan. Sementara kita mencari ikhtiar untuk kita crossover next year, insya-Allah kita ada lagi lebih kurang 6 bulan. Semoga Allah merestui apa yang kerajaan sedang lakukan. Kerajaan ini, tuan-tuan boleh kata kerajaan ini tidaklah sehebat mana, tapi kerajaan ini sudah pun melakukan banyak perkara yang baik-baik. Terpulang pada kita nak gunakan mata lebah ataupun mata lalat. Mata lalat kita akan sentiasa melihat keburukan dan melihat najis. Kalau kita jadi mata lebah ni, kita hanya mencari bunga-bunga untuk kita menghasilkan madu. Jadi kita akhiri perbualan kita pada sesi kali ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi dengan Datuk Dr. Khairuddin At-Takiri. Kita akan bagi lebih banyak pencerahan. Yang kita doakan semua sekali diberi Allah kekuatan, kesihatan yang baik, dan kita jumpa lagi pada hari-hari yang seterusnya. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih, Tok. Sama-sama.